Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurdini Zafirah binti Fisar, nombor matrik 10 DIB 23F1006. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga dikenali sebagai sistem kardiovaskular yang terdiri daripada jantung, darah, saluran darah dan juga darah. Sistem inilah yang bertindak menyalurkan oksigen, hormon dan nutrien kepada semua sel di dalam badan untuk ditukarkan kepada tenaga. Antara komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia terdiri daripada 9 jenis. Yang pertama, darah. Yang kedua, jantung. Yang ketiga, bahagian kiri jantung. Yang keempat, bahagian kanan jantung. Yang kelima, saluran darah. Yang keenam, kapilari. Yang ketujuh, vena. Yang kelapan, arteri. Dan yang terakhir, tekanan darah. Seterusnya, jenis salur darah. Jenis salur darah terbahagi kepada 3. Yang pertama, kapilari. Yang kedua, arteri. Dan yang ketiga, vena. Kapilari merupakan salur darah yang paling kecil. Salur darah ini sangat nipis dan membenarkan berlakunya pertukaran bahan-bahan antara darah dan badan. Yang kedua, arteri. Arteri merupakan salur darah yang tebal dan membawa darah keluar dari jantung. Ia tebal kerana tekanan yang tinggi diperlukan untuk mengepam darah ke seluruh badan. Yang ketiga, vena. Vena juga merupakan salur darah yang membawa darah ke jantung, dan vena mempunyai struktur penghalang yang disebut sebagai injak. Jenis-jenis nadi ada 8 jenis nadi. Yang pertama, temporal, iaitu berada di bahagian kepala. Yang kedua, karotik, yang berada di bahagian leher. Yang ketiga, brachial, yang berada di bahagian hadapan siku. Yang keempat ialah radial. Nadi tersebut berada di bahagian pergelangan tangan. Yang kelima, femoral. Femoral iaitu nadi tersebut berada di bahagian pangkal paha. Yang keenam, popliteal. Nadi tersebut berada di bahagian belakang lutut. Yang ketujuh, posterior tibial. Nadi tersebut berada berhampiran di bahagian buku lali. Dan yang terakhir, dorsalis pedis. Nadi tersebut berada di bahagian kaki. Saya akan membuat balutan di kepala. Balutan ini digunakan untuk mengampu pendarahan, membalut kecederaan dan menahan daripada pendarahan berlaku. Pengenalan berkaitan dengan sains kebakaran. Pembakaran ialah satu proses kimia, iaitu pengoksidaan bahan-bahan organik yang mempunyai karbon, perkembangan haba dan cahaya. Satu proses kebakaran akan terjadi apabila api bertindak balas dengan 3 unsur tersebut, iaitu oksigen, bahan api dan haba. Api akan merebak dengan 4 cara. Yang pertama, terus-menerus. Yang kedua, bahangan. Yang ketiga, pengaliran. Dan yang keempat, olak haba. Jenis-jenis alat pemadam api terbahagi kepada 5. Yang pertama, dry powder ataupun serbuk kering yang mampu memutuskan getaran hayat api seperti haba, bahan api dan oksigen. Yang kedua,
pemadam api jenis karbon dioksida yang mampu memadamkan kebakaran yang melibatkan dengan perkakasan elektrik. Yang ketiga, buih ataupun foam. Alat pemadam api ini mampu memadamkan kebakaran jenis minyak ataupun cecair. Yang keempat, air ataupun water H2O. Alat pemadam api ini mampu memadamkan kebakaran jenis pepejal seperti kertas, kain, sampah dan sebagainya. Dan yang terakhir, metal powder. Alat pemadam api metal powder ini mampu memadamkan kebakaran jenis logam.